نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita. Dia pertemukan kita pada pagi ini walaupun sekolah cuti kita pun mengaji juga kan. Kita lebih pada budak-budak mengaji lagi kan. Budak cuti kita terpaksa sekolah juga. Mudah-mudahan kita apa yang kita laksanakan ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu taala insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah, kita sambung lagi dalam pelajaran kita dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama, juzuk yang pertama. Hari ini kita masuk bab ke-70 bab 70, bab pada menyatakan sapu atas dua kasut. Bukan sapu kasut. Kan. Sapu kasut ataupun curi kasut kan. Sapu atas dua kasut. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 247. An Hammami ibn al-Haris qala bala Jarir ibn Abdullah thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai faqila lahu ataf'alu hadha qala wa ma yamna'uni wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Hadis hasan sahih. Daripada Hammam bin Al-Haris katanya, kencinglah Jarir. Bukan pergi kencing atas Jarir kan. Jarir kencing. Jarir bin Abdullah ni dia kencing. Kemudian mengambil uduk ia dan menyapu ia atas dua khufnya. Maka kata orang baginya, ada orang kata kat dia, adakah engkau perbuat ini? Katanya, dan apakah yang menegahkan aku? Sesungguhnya telah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat akan dia. Baik nah. Tu hadis itu. Kita tengok hadis yang lain pula. An Syahr bin Haushab qala ra'aitu Jarir ibnu Abdullah tawaddaa wa masaha ala khuffai faqultu lahu fi dhalik faqala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha ala khuffai faqultu lahu aqbala al-ma'idah am ba'da al-ma'idah faqala ma aslamtu illa ba'da al-ma'idah. Daripada Syahri bin Haushab katanya, telah aku lihat Jarir bin Abdullah mengambil uduk ia. Ada dua orang duk tengok dia ambil uduk macam ni. Dan menyapu atas dua kasutnya. Lepas dia ambil uduk tu, dia sapu kasut je. Dia tak buka pun kasut dah. Maka aku kata baginya, adakah dahulu daripada Maidah ataupun kemudian daripada Maidah? Maka katanya, tiadalah aku Islam melainkan kemudian daripada Al-Maidah. Maidah tu maksudnya apa? Maidah tu maksudnya surah Al-Maidah itulah. Yang mana di dalam surah Al-Maidah tu menyatakan bahawa ambil sembahyang tu kena basuh kaki kan. Dia kata idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, itu sampai habislah. Dan itu bila kamu nak sembahyang maka basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu, basuhlah kepala kamu dan basuhlah kaki sampai ke buku lali. Itu dalam surah Maidah tu. Jadi dalam surah itu menyuruh supaya kita basuh kaki bagi sempurna sampai ke buku lali itu. Maka itulah surah Maidah. Jadi yang kamu basuh kaki, sapu kaki ni adakah selepas Maidah ni turun ataupun sebelum Maidah ni turun? Ini dah persoalannya. Nanti kita main tengok. Mari kita tengok. Persoalan 358. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, seorang yang memakai kasut dengan cukup syaratnya,
haruslah ke atasnya. Apakala mengambil air semayang, menyapu air di atas kasut sahaja, ganti basuh kaki. Dan tiada berhajat lagi tanggal kasut. Ni kita kena faham betul-betul ni. Sebab nanti kita boleh buat. Kan? Kita boleh buat. Lepas ni, masuk dalam rumah, tak buka kasut dah. Tak buka kasut dah, setiap orang putih. Semayang pun dengan kasut, tidur pun dengan kasut-kasut itu. Tu. Tak buka kasut dah. Maka kata perbuatan yang demikian itu telah sabit adanya, disyarakkan dia sebagaimana disebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan lainnya. Demikian bunyinya yang kita sebut tadi dah. Dia kata an Hammam bin al-Haris qala bala Jarir ibnu Abdullah thumma tawaddaa wa masaha ala khuffai. Diriwayatkan daripada Hammam bin al-Haris katanya telah kencing seseorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah. Jarir Abdullah ni pergi kencing. Gitu mudah bahasa kita. Kemudian daripada itu, dia pada selesai dia basuh tu, kemudian dia pun mengambil air sembahyang. Dan lepas kencing, ambil air sembahyang. Manakala telah membasuh ia akan mukanya dan dua tangannya dan menyapu kepalanya, lepas tu tidaklah ia menanggal kasutnya daripada kakinya. Dia tak buka kasut itu. Dan hanya menyapu ia atas dua kasutnya sahaja, akan jadi ganti basuh. Dia terus sapu je atas kasut tu. Dia tak buka kasut tu. Dia tak buka kasut tu, dia terus pergi semayang lah. Jadi maknanya, apa tu tak buka kasut. Ambil air semayang, sapu atas kasut. Faqila lahu ataf'alu haza? Ada seorang tanya. Maka apakala dilihat oleh orang akan perbuatannya itu yang demikian, lalu ditanya orang baginya, adakah engkau perbuat sebagai engkau perbuat ni? Engkau buat macam ni kah? Kan? Engkau buat lagu ni kah? Takut dia tanya, kok dia lupa kan? Kok nyanyok kan ni? Tiba-tiba sapu atas kasut ni. Orang buka kasut, dia tak buka kasut. Adakah engkau perbuat sebagai engkau perbuat ni? Kamu buat macam ni kah? Ada kata. Tidakkah salah? Dan adakah sah ia? Tak salah kau buat gini ni? Sah ke ni? Dia kata, sah ke ni buat gini ni? Dia pun terkejut lah. First time tengok. Kan? Kalau kita ni banyak time tengok tak apa kan? Dia first time tengok, terkejut lah. Boleh ke ni? Sapu atas kasut ni? Qala wa ma yamna'uni wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Kata Jarir, dia pula kata, kenapa pula? Kan? Apakah yang menegakkan aku? Kenapa pula? Tak boleh ke? Okay. Kenapa pula? Tak boleh ke aku basuh kasut macam ni? Tak boleh ke aku sapu kasut? Kenapa? Kan? Bukannya aku perbuat dengan sereka-reka aku. Bukan aku berbuat dengan reka-rekaan aku saja. Aku buat ni bukan saja suka-suka. Reka-reka pandai-pandai aku dah. Sesungguhnya telah aku lihat Rasulullah SAW perbuat akan dia. Maka ialah diturut. Sebab aku tengok Nabi buat lagu ni. Sebab tu aku ikut Nabi. Dia tanya balik. Salah ke aku buat ni? Kenapa pula? Ada yang menegah ke? Adakah yang boleh menegah aku? Kan? Sebab aku ada tengok Nabi buat lagu ni. Sebab tu aku ikut. Bermula hadis Jarir ini ialah hadis Hasan lagi sahih. Tinggal tu. 359. Masalah. Menyapu udu atas kasut dan hadisnya. Wahai saudaraku, telah lalu di dalam masalah 358 itu satu hadis yang sapu atas dua kasut. Dan ini satu lagi telah datang oleh Tirmizi, demikian bunyinya. Dalam satu hadis yang lain pula. Dia kata, hadis yang lain pun serupa lebih kurang. An Syahr bin Haushab qala Ra'aitu Jarir ibnu Abdullah tawadda'a wa masaha ala khuffai. Faqultu lahu fi dhalik. Faqala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala khuffai. Diriwayatkan oleh Syahti bin Haushab. Telah aku lihat Syahri bin Haushab. Telah aku lihat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Jarir bin Abdullah mengambil air sembahyang dan menyapu ia atas dua kasutnya, akan jadi ganti basuh kaki. Tiadalah ditanggalkannya kasutnya supaya basuh kaki. Apakala aku lihat demikian, maka aku kata baginya, adakah sah sapu atas kasut saja dengan tiada berhajat basuh kaki? Maka jawabnya, apakah salahnya? Bukankah aku perbuat ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana aku lihat ia perbuat demikian. Kata Jarirnya. Jadi ada beberapa orang duk tengok, bukan seorang je. Hadis ni bukan satu je yang menyebutkan tu. Beberapa orang ada tengok Jarir ni buat lagu tu.
Maka dia kata Nabi ada buat lagu tu. Faqultu lahu aqbala al-ma'idah am ba'da al-ma'idah. Kata Syahrir bin Hawsat tadi, maka aku kata baginya, adakah engkau melihat Nabi menyapu dua kasut itu dahulu daripada turun ayat dalam surah Al-Ma'idah? Ataupun engkau lihat akan dia yang demikian kemudian daripada turun ayat Ma'idah ni? Ya. Sebab apa? Kerana jika sekiranya Jarir bin Abdullah ini melihat Nabi sebelum turun ayat itu, maka jadilah ayat itu menasahkan perbuatan Nabi itu. Baik. Dia kata sahabat ni, dia kata kalaulah dia Jarir ni tengok Nabi buat lagu itu tu sebelum turun ayat memerintahkan basuh kaki itu, bermakna ayat Al-Quran tu menasahkan, memansuhkan apa tu perbuatan bersapu atas kasut tu. Faham tak? Kalaulah Jarir ni tengok Nabi itu sapu kasut tu, lepas tu baru turun surah Al-Ma'idah tu, bermakna surah Al-Ma'idah itu menasahkan atau memansuhkan ayat ya ni perbuatan Nabi itulah. Kan? Memansuhkan perbuatan Nabi sapu kasut tu. Kan? Dan jikalau ia melihat kemudian daripada turun ayat itu, kalau dia tengok tu selepas turun ayat itu baru Nabi buat lagu tu, maka jadilah hadis ini menerangkan basuh kaki pada ayat itu. Jika kalau tiada seseorang yang mengambil uduk itu memakai kasut dengan cukup syaratnya. Baik, jadi maknanya kalau betul lah hang tengok Nabi buat lagi ni selepas turun ayat itu, bermakna betul itu. Betul lah Nabi buat supaya nak menjelaskan, nak mempermudahkan kita. Walaupun Allah perintahkan basuh kaki itu sampai ke buku lali, basuh, tapi oleh kerana Nabi tunjuk, selepas tu Nabi tunjuk sapu atas kasutnya, bermakna inilah nak bagi tahu kepada kita tentang rukhsah ataupun kemudahan untuk kita. Sapu kasut, tak payah buka kasut. Lepas ni bolehlah tidur dengan kasut. Amboi ayah dia, ayah kamu ni sejak pada pergi belajar pasal sapu kasut tidur pakai kasut. Pergi sembahyang pakai kasut tu dia jadi macam orang putih. Yang tu ada jawapan sekejap lagi kita tengok. Soalannya kita pijak kata-kata tu kan kotor. Tu lagu mana? Nanti kita tengok sekejap lagi. Di hujung tu ada conclusion dia. Bismillah. Faqala ma aslamtu illa ba'dal ma'idah. Maka jawab Jarir bin Abdullah, tiadalah aku Islam melainkan kemudian daripada turun surah Al-Ma'idah itu. Kata Jarir, dia kata aku macam mana? Dia kata aku Islam pun selepas turun ayat tu. Kan? Ayat Al-Quran tu dah turun dah. Dia kata baru aku masuk Islam. Bila aku baru masuk Islam, makna aku tengok Nabi pakai basuh sapu kasut tu. Maknanya apa tu selepas turun ayat surah Maidah tu. Bermakna betul lah sapu kasut itu sebagai rukhsah, sebagai kemudahan untuk kita. Walaupun Allah turunkan ayat perintah basuh kaki itu. Maka manakala aku telah Islam, kemudian turun ayat itu, bilakah pula aku melihat dan aku ambil tahu Nabi itu menyapu kasut, ganti membasuh kaki. Kerana wudu itu dahulu daripada turunnya. Yakni tetaplah aku lihat itu kemudian daripada turun ayat surah Al-Ma'idah itu. Gimana dia boleh dia tengok tu selepas turun ayat itu, mana saya katakan tadi, dia adalah sebagai rukhsah, adalah sebagai kemudahan tu. Maka dengan kata Jarir ibn Abdullah itu, jadilah ia dalil yang kuat atas mazhab yang mensabitkan sapu dua kasut itu. Keseluruhan pendapat ulama dia kata bahawa menyapu kasut itu dibolehkan. Menyapu uduk atas dua kasut dan dalilnya. Mari tengok lagi. Wahai saudaraku, telah lalu dalam masalah 223 didatangkan orang yang ingkarkan boleh mengambil air sembahyang demikian itu. Ada juga orang yang sangsi, boleh ke ni? Menyapu kasut saja orang tak buka ni. Dan telah ada diterangkan, telah ijma' ulama' pada harus menyapu dua kasut itu ganti daripada membasuh air sembahyang di kaki. Mana semua ulama'. Ini dia kata ini mazhab lain kot. Tak, semua mazhab. Menerima apakah sebab ini hadis yang yang sahih yang diterima. Jadi sebab tu semua sebulat suara kata benda ni Nabi buat dan diterima. Maka dalil yang kuat bagi segala ulama yang mengharuskannya itu lah hadis Jarir bin Abdullah dalam masalah itu. Kerana adalah Islam, Jarir itu ialah kemudian daripada turun ayat di dalam surah Al-Ma'idah itu. Maka semua kata ijma' ulama menyebutkan bahawa memang berlaku ini memang Nabi buat.
Dan dengan kerana itulah berkata Abu Isa, wa ma kana yu'jibuhum hadithu Jarir li'anna islamahu kana ba'da nuzulil maidati hadza. Adalah memperkenankan akan segala ulama hadis Jarir bin Abdullah ni, bahwasanya Islam kemudian daripada turun surah Al-Maidah. Yang ada di dalam ayat itu, yang hak dia kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kan, basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai siku, basuh kepala dan juga basuh kaki sampai ke buku lali. Sampai ke buku lali. Jadi walaupun dalam Al-Quran tu dia kata basuh sampai ke buku lali, tapi selepas ayat itu pun Nabi basuh, ambil air semayang dengan hanya menyapu kasut saja. Maka oleh sebab tu makna menunjukkan bahawa selepas turun ayat tu. Jadi menyapu kasut itu adalah merupakan rukhsah, perbuatan yang memudahkan kita. Maka jikalau Islam Jarir itu dahulu daripada turun Maidah ini, saya bolehlah ditanggung sapunya akan kasut itu telah dibatalkan dengan ayat Maidah itu. Dia kata sekali lagi, dia terang kepada kita supaya kita faham, supaya jelas. Kalaulah dia kata sapu kasut tu dulu sebelum baru turun surah Maidah, maka bolehlah kita kata surah Maidah tu membatalkan perbuatan sapu kasut tu. Tidak, Maidah dulu. Maka tak kala adalah Islamnya kemudian daripada turunnya, kita ketahuilah hadis itu diamalkan dengan dia. Dan jadilah hadis itu menerangkan kehendak ayat di dalam Maidah itu. Yakni dikehendaki suruh basuh kaki itu ialah orang yang tiada memakai kasut. Kan dah terang, dah faham betul kan? Jadi maknanya bolehlah kita menyapu kasut. Baik. Memakai kasut yang boleh disapu air sembahyang atasnya. Mari kita tengok apa syarat-syaratnya. Kata Nawawi, bahwasanya sapu atas dua kasut itu tiada harus melainkan apabila memakai keduanya atas suci yang sempurna. Maknanya macam mana caranya? Sebelum kita pakai kasut tu kita kena bersuci dulu. Dah ambil uduk dah, kalau mandi wajib lah, selesai dah. Ambil air sembahyang, dah bersih ambil sembahyang dah, baru kita pun pakai kasut. Kita pakai kasut selepas bersih. Sudah bersih dah bersih, kita terus pakai kasut. Dan kenyataannya iaitu dengan bahawa dipakainya kemudian daripada uduknya, ialah basuh kakinya dengan sempurnanya. Semua selesai, semua dah. Ambil selesai dah. Dia start pada basuh muka sampai kaki dah selesai. Dah selesai, baru pakai kasut. Kemudian daripada telah sempurna uduk, itulah baru diiktibarkan pakaian kasutnya yang boleh disapu ganti, basuh kaki pada waktu ambil air sembahyang. Kemudian daripada pakai suci tadi. Dengan syarat tadi ingat ni kita ambil sembahyang clear, bersih dah, ambil sembahyang, baru pakai kasut. Serta tiada dicabut-cabut lagi, tak cabut-cabut dah. Sehingga jikalau membasuh ia akan kakinya yang kanan, kemudian dipakainya kasutnya sebelum daripada basuh yang kiri, kemudian basuh ia akan yang kiri, lalu dipakainya pula, maka pakai kanan tadi tiada sah. Ni betul, faham tu ni. Kita kadang-kadang dia ambil sembahyang dah, basuh kaki belah kanan, basuh kaki belah kanan, terus saruk kaki, terus saruk kasut. Lepas tu barulah pakai basuh belah kiri, saruk kasut pula. Yang ni tak sah sebab dia pakai kasut belah kanan tu sebelum bersih keseluruhannya. Dia nak clear habis semua dah, ambil sembahyang dah selesai dah, baru pakai kasut. Tak boleh kita pakai kasut basuh belah kanan tu, pakai kasut siap kanan. Pakai basuh pula belah kiri, baru pakai kasut belah kiri pula. Itu tak sah. Selipar tak boleh. Nanti kita tengok pula apa syaratnya. Selipar tak boleh. Nanti kita tengok apa syarat dia. Maka tak dapat tiada. Mahulah ia mencabutkannya yang kanan itu dan pakai semula, dan tiada berhajat cabut yang kiri kerana dipakainya sempurna suci. Jadi maknanya kalau dah pakai tadi, dia pakai belah kanan, dia pakai kasut. Lepas tu baru dia basuh belah kiri, pakai kasut. Tak boleh. Kena cabut balik. Kena cabut balik kasut tu. Cabut balik, dah selesai bersih, baru masuk balik kasut tu. Kedua-dua kasut. Tu mana pendek kata kena bersih dulu. Itu. Ni. Pakai kasut yang macam mana? Kejap kita tengok. Kasut yang macam mana? Bolehkah capal ke, selipar ke, boleh tak? Mari kita tengok. Dan telah syaz setengah daripada ashab kita, maka mewajibkan ia akan cabut yang kiri sama-sama. Cabut dulu kasut tu, baru pakai balik.
adalah sebab disyaratkan suci yang sempurna. Kerana menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan lainnya. Jadi maknanya kena pakai selepas bersuci, bersih semua. Baik. Syarat sah sapu 2 kasut. Telah masyhur di dalam kitab-kitab fiqh akan syarat sapu 2 kasut yang menjadi ganti basuh kaki itu. Ialah 4 syarat. Yang pertama, memulai pakai akan 2 kasut itu kemudian daripada sempurna sucinya. Sebagaimana di dalam masalah yang sebut tadi lah. Dah bersih, ambil sembahyang dah clear, baru pakai kasut. Pertama. Yang kedua, kedua kasut itu menutupi dan melitupi bagi tempat yang difardukan basuh daripada 2 kakinya. Ini. Kasut itu mestilah yang menutupi kaki kita, menutupi dan melitupi bagi tempat yang difardukan basuh daripada 2 kakinya. Kasut itu mestilah, kalau kita basuh kaki sampai mana? Buku lali kan? Kaki itu mestilah sampai buku lali atau lebih. Kat mana kita kena basuh? Kat buku lali. Kita kena ni sampai buku lali. Saya dulu, kalau masa saya kecil dulu, kami panggil kasut Johnson. Kasut Johnson, kasut Johnson masa saya kecil tu. Punya gila lah kasut Johnson. Sampai sudah tak dapat kasut Johnson. Miskin, masa tu orang susah kan. Saya orang susah dekat kampung. Teringin pakai kasut Johnson. Tengok kawan-kawan hari raya, pakai kasut Johnson. Sampai kasut Johnson kan tinggi sampai ke atas, sampai kat betis kan. Syok tengok, geram tu. Kasut Johnson yang warna yang hitam kemerah-merahan tu. Yang kan. Gila tu. Habis jual-jual padi tu. Jual-jual padi tu, teringin beli kasut Johnson. Tak dapat beli Johnson. Kasut sekolah koyak pun dah. Beli kasut sekolah dulu. Beli kasut sekolah dulu. Kasut sekolah koyak. Tak sempat beli kasut Johnson. Kumpul-kumpul duit nak beli kasut Johnson lagi. Tayar persikar pula panjat. Beli tayar persikar dulu. Sampai sudah tak dapat beli kasut Johnson. Mai dah tua-tua ni, tak nak teringin pula dah kasut Johnson. Sebab apa? Hangat. Sebab apa? Kasut Johnson tu tinggi kan? Tinggi. Lebih daripada buku lali. Siapa pakai kasut Johnson tu, tinggi sampai buku lali tu, boleh. Ataupun, dia kalau tak pakai kasut, ataupun pakai stokin. Stokin yang dibuat daripada kulit. Stokin dibuat daripada kulit tu. Itu boleh. Ada orang jual kan? Saya tengok dekat Mahidin dia jual kan? Dia pakai sarung kaki tu, sarung kaki betul yang berkulit. PVC. Macam PVC. Pendek kata, sarung kaki itu yang tak telap di air. Kalau kain tak boleh lah, kalau telap di air. Yang tak telap. Ada PVC ke kulit ke. Yang kasut tu menutupi sampai atas buku lali. Jadi kita boleh sapu. Jadi maknanya, apa tu kasut yang tak telap air. Kalau air pun tak telap. Tapi kalau kita rendam tu masuk jugalah kan. Biasa kalau lubang-lubang je ni apa tu. Lubang-lubang benang tu. Jumpa jahit tu kan. Tapi kalau pendek kata kalau basuh tu tak kena air. Saya katakan dia kulit ataupun plastik atau PVC atau sebagainya kan. Tu boleh. Jadi maknanya apa tu siapa kalau kita balik kampung kita balik kampung nak naik kereta tu, kita nak sembahyang dalam kereta, bolehlah kita ambil air sembahyang. Nanti kita basuh tak payah buka kasut, sapu kat atas. Kan. Baik. Jadi maknanya nanti. Jadi macam mana yang bahagian bawah? Kan. Sebab tu kita tengok nanti bahawa menyapu kasut itu bahagian atas. Walau macam mana pun di hujung nanti kita akan sebut mengenai dengan ada orang menyapu bawah kaki, di bawah kaki. Boleh juga dikira sebagai sunat, tetapi yang utamanya sapu bahagian atas. Sapu bahagian atas, bahagian atas kasut tu. Dan ke belakang tarik. Dan bukan semestinya dia tak seperti mana kita basuh kaki tu. Kalau kita basuh kaki, kita kena menyelati jari, masuk celah-celah. Kalau tak ni, tak mau. Nak dia kita sapu kasut ni, dia seumpama kita bertayamum. Macam mana bertayamum? Adakah kita kena gosok-gosok? Tak kan? Kita sok sekali kan. Kita sapu sekali, kita basuh sekali tu kan. Kita basuh tu sekali ya. Perlu tak kita bertayamum, kita gosok-gosok, tonyoh-tonyoh, masuk abu-abu, masuk kan, masuk celah hidung. Ada? Tonyoh-tonyoh kat janggut, berabuk janggut. Pernah tak? Tak ada kan? Tak ada kita sapu sekali, sekali. Tangan pun demikian juga. Adakah disuruh kita menyelati jari ketika kita bertayamum? Tak kan? Sekali gitu kan? Sapu. Demikian juga disebutkan apabila kita menyapu kasut. Dia tak suruh kita lah menyelati kasut. Menyelatilah celah-celah kasut. Tak ada. Kan? Dia sap sekali ya kan? Buat kita apa dia? Kita sapu air. Nah, air tu pula dia kata bukan kita basuh. Bukannya kita ambil air tu sampai berau. Basuh itu dah. Kita ambil air tu,
ada yang bekas air tu sapu. Gitu nah. Kita akan sebut nanti. Dia sapu gitu. Sapu bahagian atas, bahagian yang atas tu kita pegang, yang belakang tu kita pegang belakang kasut tu. Kan? Itu. Maka dia kata kedua-dua kasut itu menutupi dan meliputi bagi tempat yang difardukan basuh daripada dua kaki. Habis tu ada yang celah-celah tak kena, tak apa. Dia buat syaratnya. Itulah rukhsah, kemudahan yang Allah beri. Tanggung kasut itu dijalankan kaki atasnya kerana kesana kemari oleh satu hajat. Mestilah tak kasut itu kita guna tu untuk kesana kemari lah kita pergi, maka kita dibolehkan. Seterusnya, suci kedua kasut itu, maka tiadalah memadai kasut daripada kulit yang tiada bersama atau kena najis yang tiada dimaafkan. Baik. Kasut itu mestilah kalau kata daripada kulit ni samak lah kan. Memanglah kulit samak pun, kalau tak samak mesti busuk kulit tu. Kalau disamak dengan, kita sebut tu kan, kalau katakan kulit tu dengan kulit binatang yang disembelih, tak ada masalah lah kan. Kalau kulit tu kulit lembu, yang lembu tu kena langgar kereta, kan, maka tak disembelih, maka kulit tu najis. Bila kulit tu najis, kita samak kan. Disamak pun bukan mesti kena samak tu dengan air tanah. Betul. Mana samak dengan air tanah? Samak ialah dengan kimia kan, nak menghilangkan bau, nak menghilangkan kotorannya. Yang dengan air tanah tu sertu kan, itu sertu kan. Jadi kita ialah sama. Ya kalau katakan kulit tu daripada kulit anjing dan babi, anjing dan babi ni sertulah macam mana, samak macam mana pun dia tetap kotor, dia tetap najis, tu tak boleh lah kan. Lain pada anjing dan babi. Tapi biasanya kita pakai kasut-kasut yang daripada PVC, daripada plastik dan seumpamanya, tak ada masalah. Jadi makna kita bolehlah menyapu kasut. Nanti kita tengok berapa tempoh masanya. Selesai tu. Tengok seterusnya. Ya. 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 Baik. Ada kasut kita yang dia telap air, kan? Contoh kalau katakan kita kasut kulit pun. Kasut kulit pun bekas-bekas jahitan tu masuk air juga, kan? Tu kita sebut tadi, kasut tu dia kalau kita sapu tu air tak masuk. Kan? Kalau kita rendam tu memang air masuk lah, kan? Kulit pun dah masuk ke, basah kat dalam, kan? Tak. Pendek kata kalau kita sapu tu air tak masuk. Maka itu yang dibolehkan. Atau mungkin juga air tu kasut kita ada koyak sikit, berlubang sikit, kan? Kalau kita rendam memang masuk air pun. Tapi kalau berlubang sikit lah, maka kalau kita sapu tu tak kena air, tak apa, masih boleh lagi. Yang tak boleh kasut kain. Stokin. Stokin kalau kita buat stokin daripada kain, memang tak boleh lah. Stokin daripada benang, tak boleh. Walau macam mana pun, ada juga ulama' kata. Tapi ulama' yang tak ada satu dua ulama' menyebutkan, dia kata kalau stokin tu tebal, kalau kita basuh stokin kain yang tebal, kita sapu tu air tak terap, dia kata boleh. Tetapi kebanyakan ulama' tak menerima. Kebanyakan ulama' kata tak boleh. Yang boleh ialah yang dibuat bukan daripada kain. Daripada plastik, daripada PVC, daripada kulit. Yang kita basuh tu tak telap dia air. Banyak air pun sikit pun tak telap juga. Itu boleh. Okay. Ia maknanya dengan dengan kulit. Ya. Baik. Dia kalau kita tengok dekat dijual kat kedai tu, dia ada macam sarung kaki. Dia bukan macam kasut, dia sarung kaki gitu. Tapi dia buat daripada PVC. Sarung kaki. Dia buat sarung kaki. Mungkin ada juga orang perempuan yang pakai sarung kaki tu, lepas tu dia masuk dengan sandal dengan selipar kan. Sarung kaki kan. Dia sarung kaki. Sarung kaki tu, lepas tu mungkin dalam keadaan cuaca sejuk, sarung kaki tu dia masukkan kasut-kasut yang kasut-kasut macam selipar kan. Jadi mana itu nama stokin kan? Stokin tu pun boleh sebab dia tak telap di air. Tu. Jadi kalau kasut lagi memang tentulah kasut boleh. Stokin mestilah dalam kasut kan, dalam kasut. Stokin yang dibuat daripada kulit ataupun PVC atau plastik. Macam mana? Ya. Kau ada.
Ya. Ya, betul. Ya. Itu yang dia panggil stokin tu kan. Betul. Dia buat daripada kulit, dia macam stokin tapi memang tak ada tapak. Memang dia namanya stokin. Itu kata tu. Ada orang perempuan pakai. Kalau lelaki pun agak pakai kan. Pakai stokin tu dia pakai dengan sandal. Kan? Dengan sandal kau pakai. Selipar. Kan? Sandal kan. Pakai dengan selipar atau kita panggil capal ke apa kan. Sejuk kan. Pakai ni, dia masuk stokin tu, dia masuk kasut yang nampak kaki. Dia tempat-tempat sejuk kan. Tempat-tempat sejuk. Jadi kalau kita di sini yang tak sejuk pun nak pakai, boleh? Ada syarat nanti kita tengok. Ya. Ya. Baik. Sebab itu dia kalau ke dalam kalau kita pakai kasut tu. Kita pakai kasut tu di luar, kita pakai semayang tu di luar. Kita semayang di mana? Kalau kita akan semayang di dalam rumah, pakai kasut, dah tentulah kita kena bersih lah kan rumah kita tu. Tapi kalau kita macam askar, sedang duk operasi, polis, kan? Supaya polis yang pakai kasut, dia pakai kasut, lepas tu dia operasi, ni apa kejar orang masuk hutan dan sebagainya, nak semayang kan? Lepas tu dia basuh semayang, dia ambil semayang, dah tu basuh kat bahagian atas tu. Bahagian bawah kaki tu, kalau bahagian bawah kaki tu, sebab tu kata ulama tak perlu dibasuh, tak perlu dibasuh air, tak perlu. Jadi kalau ada najis-najis tu, kita berjalan ke atas tanah, kita tenyih-tenyih pun ke atas tanah pun sudah bersih. Sudah bersih. Jadi makna kalau ada sikit-sikit najis dimaafkan. Kan? Jadi maknanya tak semestinya kita tengok tali angkat kasut ada taik ke tidak kan. Selagi mana kita tak nampak najis tu, kalau nampak najis macam mana? Perlu tak kita basuh? Maka kata ulama sudah cukup kalau kita pergi tenyih, kita apa? Kita apa panggil apa? Sental, gosok-gosok kat tanah ke, tonyoh-tonyoh dekat rumput tu, sudah mencukupi. Dalam keadaan gitu, ya. Walaupun bukan dalam keadaan darurat, contohnya katakan polis-polis kita yang bekerja, kan, dia duduk bekerja kan, nak sembahyang atas lantai. Boleh tak sembahyang atas pasir tu? Boleh kan? Sembahyang atas pasir tu. Tak buka kasut, tak buka sembahyang atas tu. Kan? Letak sejadah tu kan, sejadah bahagian sujud dia kita letak, pijak atas tanah tu. Habis tu kalau kaki tu, kalau ada kotoran tu, tonyoh dekat atas tanah, sudah mencukupi. Sudah memadai. Ya. Ya. Ya, kita naik kapal terbang, kita naik kereta, kita boleh buat. Sebab tu kita akan nak tengok gaji tempoh dia. Saya beritahu secara pandangan secara dasarnya. Di tempoh dia kalau kita bermukim duduk di rumah boleh dalam tempoh 1 hari 1 malam. Kalau kita bermusafir boleh 3 hari 3 malam. Kalau di rumah pun kita tengok sekejap lagi, di rumah pun dia kata kalau kita nak buat kita boleh buat. Contohnya kita ambil sembahyang dekat rumah tu, ambil sembahyang kat rumah tu, bersih dah, kita pun pakai kasut, pakai stokin, betul? Atau pakai stokin ke atau pakai kasut ke dalam rumah. Kalau kat rumah dalam rumah tu mungkin kita pakai stokin lah sini. Nak pakai kasut macam orang putih, silakan. Kan? Kalau duduk rumah, orang perempuan nak jaga kaki ataupun nak mengelakkan kaki daripada rosak, kan? Dia pun pakai sentiasa pakai stokin yang apa tu, yang kulit. Tapi sebelum tu dia pakai lah stokin yang kain tu kan supaya tak berpeluh. Betul pakai yang tu. Tu duduk dalam rumah. Dia akan dikira selama 1 hari 1 malam. Ya. Memanglah orang mesti katanya kan, kalau isteri pakai suami kata dah buang terbiak ke orang tua ni. Kalau isteri orang suami betul tu. Kalau suami pakai orang isteri pula kata orang tua ni dia buat dah. Dia buat dah memanglah kan, sebab kita tak biasa kan. Di mana dalam rumah ada tempohnya 1 hari 1 malam. Di luar untuk musafir ada tempohnya 3 hari 3 malam. Jap kita tengok. Yang perempuan tu apa kata tadi? Sekali saja. Dia macam tak salah kata tadi macam tayamum, sekali sapu kan. Tak 2 kali. Demikian juga kaki. Untuk kita sapu sekali ya. Mari kita tengok yang kedua. Dia spray tak mau. Dia spray kalau seperti itu kita nak ambil sembahyang, kita buka kasut kan. Kita buka kasut. Itu jenis buka kasut. Dan lalu kita pun kita spray kaki, kita gosok kaki. Itu boleh. Sebab tu kita akan tengok nanti apakah pandangan di sisi ulama. Ada ulama kata afdal kita basuh kaki, usap kasut
afdal sebab Nabi ada buat. Nabi buat. Setengah pendapat pula kata afdal kita buka kasut dan menyapu basuh kaki macam biasa. Walaupun dalam kapal terbang, walaupun dalam kereta. Tapi kebanyakan ulama kata afdal kita sapu atas kasut je. Kan, untuk kita ambil sembahyang kan. Kita pergi nak ambil sembahyang atas kapal terbang katakan, kita pergi masuk bilik-bilik tempat air, kan kita ambil kita basuh muka, basuh tangan, kat kaki tu kita sapu kat kaki. Dia pergi kat kereta, dalam kereta kan. Kita nak ambil sembahyang dalam kereta, nak sembahyang dalam kereta kan. Sama juga kita ambil air mineral ni, kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Kat kaki tu ambil kita sapu kat kaki. Sapu kasut, sapu atas kasut. Mari kita tengok sambungan tu. Kita bagi faham lagi. Menyapu atas dua kasut bagi orang musafir dan orang bermukim. Dan kita tengok. An Khuzaimah bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil mashi 'alal khuffain. Faqala lil musafir salasatun wa lil muqim yaumun. Tu hadis hasan sahih. Daripada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ditanya orang daripada menyapu atas dua khuf. Maka sabdanya bagi orang musafir 3 hari dan bagi orang bermukim sehari. Orang bermukim boleh dalam rumah. Sambil-sambil masak, malas nak buka kasut. Pasal ni, sapu kasut ya. Tu. Sama ada sakit tak, kalau tak sakit ustaz, tak sakit pun tak apa. Sapulah. Dan mesti dia apa kata mengada-ngada. Tak apa BP dia kata. Yang penting kita dapat buat benda yang mudah yang Allah berikan. Bukan sebab kita nak ambil mudah dah. Sebab bukan kita nak ambil mudah, tetapi kemudahan tu yang kita diberi tu, bila kita buat, kita dapat pahala lebih. Itu dia kata afdal tu. Sebab kita telah ikut sunnah Nabi. An Safwan bin Asal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Dia kata daripada Safwan bin Asal katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia akan kami apabila ada kami orang-orang musafir bahawa tiada mencabut kasut kami 3 hari dan malamnya melainkan daripada junub dan tetapi daripada berak dan kencing dan tidur. Orang musafir dia kata 3 hari 3 malam. 3 malam. Orang tidak musafir bermukim sehari semalam. Balikkan beli kasut, pakai dalam rumah. Beli stokin kulit, pakai dalam rumah. Tu. Bermula orang musafir itu sudah maklum ialah orang yang pergi memandang desa dan pergi ke luar negeri kerana hajat. Dan yang orang bermukim itulah orang yang tinggal di dalam negeri, tiada pergi ke mana-mana. Maka hukum menyapu 2 kasut ganti basuh kaki pada wudu itu harus bagi orang musafir dan harus bagi orang yang bermukim. Tetapi orang yang musafir itu tertentu waktu harus menyapunya sebagaimana orang yang bermukim. Itu pun tentu waktu boleh menyapunya. Dia kata orang yang bermukim sehari, orang yang musafir 3 hari. Maksudnya macam mana? Sehari itu start berbila. Baik. Kita duduk rumah ni kan, kita ambil air semayang pukul 8 pagi tu kita ambil air semayang. Ambil air semayang tu pukul 8 pagi tu, ambil semayang, kita pun teruslah pakailah kasut dalam rumah, pakailah stokin dalam rumah. Maksudnya dia ni demam kora ni sejuk. Maksudnya dia pun pakailah stokin, duduk dalam rumah pukul 8 pagi. Tak kentut-kentut lah, tak batal lah pukul 8 pagi tu. Pakai sampailah dia pun semayang pukul Zuhur lah, tak kentut-kentut pun, tak kencing-kencing pun. Pukul 2 lepas pukul 2 tu, lepas semayang tu, barulah terkentut. Bila terkentut tu, kan? Terkentut tu, start dikira terkentut tu. Pukul 2 tengah hari. Kan? Maka, tak apalah. Sagi dia dah terkentut tu, sagi nak semayang asak kan? Kan? Atau semayang asak kan? Pukul 2 terkentut kan? Pukul asak kan nak semayang, dia pun ambil semayang, tak perlu sapu, tak perlu tu buka kaki, sapulah atas kasut. Sampai asar, maghrib, isyak, subuh, sampailah semayang zuhur esok pun. Pukul 2 tengah hari esok, barulah kena, habis dah tempoh sehari semalam dah. Kena buka kasut. Kena buka kasut, ambil semayang lain, pakai lain. Pakai lain. Ambil semayang balik, pakai balik. Kira sehari semalam balik. Sehari semalam. Saya lagi sekadar ni terkentut.
terkentut, terkencing, terberak, kata kan? Terkencing, maka kita boleh ambil sembahyang tanpa buka kasut. Kan? Tapi tiba-tiba pada pukul 2 tengah gitu, malam tu berjunub. Bila berjunub nak mandi wajib, kena buka kena buka. Kena lepas mandi junub tu, lepas mandi junub tu boleh pakai balik. Boleh pakai balik, start bila? Apabila batal wudu, maka dikiralah. Itulah sehari semalam daripadanya. Nampak? Itu untuk orang bermukim. Jadi boleh? Boleh? Tak usah buka kasut dah. Tengok buka-buka, baru cekam. Dah lama sangat. Dah lama sangat duk pakai kasut dekat rumah. Kata suami dia kata, mak kamu ni, dah abah tengok dah sebulan dah tak buka kasut. Buka-buka tu dia. Sebab tu dia bagi sehari semalam kan. Lepas tu cuci-cuci lah kan. Lepas tu boleh ambil sembahyang, pakai balik. Itu orang yang bermukim. Tapi orang bermusafir, seperti mana kita tahu, orang musafir, dia boleh 3 hari 3 malam. Mana 3 hari 3 malam tu, start berbatal tu, kan? Dia start dari situ. Dia tak buka kasut kan? Tak buka lagi. Start berbatal tu, dia boleh nantikan ambil sembahyang, sabuk kasut. Ambil sembahyang, sabuk kasut. Ambil sembahyang, sabuk kasut. Sampailah 3 hari 3 malam, habis lah. Tempoh dah, kena buka. Kena cuci. Tengok apa ada yang jadi kaki kita. Cuci lah 3 hari 3 malam. Baik. Okey. Telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis yang menerangkan waktu yang tertentu bagi orang musafir. Dan waktu yang tertentu bagi orang yang bermukim itu pada menyapu 2 kasut bagi ganti membasuh kaki pada uduk, iaitu demikian bunyinya. An Khuzaimah bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil mashi 'alal khuffain. Riwayat kepada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia tanya orang akan dia daripada menyapu atas 2 kasut, 2 khuf. Yang kuat lagi suci, lagi yang dipakaikan itu kemudian daripada sempurna suci, lagi melitupi tempat ini fardukan basuh. Faqala lil musafir thalathatun walil muqim yaumun. Maka sabdanya harus bagi orang musafir itu 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang bermukim itu sehari semalam. Sehari semalam boleh. Jadi maknanya kita bolehlah dalam tempoh tu. Tuan-tuan, jadi kalau kita pakai, seperti mana saya sebut tadi, kalau kita pakai stokin kulit tu saja, pakai stokin kulit tu saja memang berpeluh kan. Mana boleh. Tertentu kita pakai stokin yang lembut dalam, stokin kain kan, stokin biasa dalam, baru kita pakai stokin kulit tu. Pun tak apalah. Jadi bolehlah. Ataupun kita pakai kasut sepatu, kasut Johnson. Dah tentu kita kena pakai stokin dalam kan. Ada stokin lembut macam kain biasa tu. Boleh tak? Memang boleh lah. Memang boleh lah. Tak kisahlah kita nak salut dengan kain, nak salut dengan sapu tangan kat dalam. Tak kisahlah. Asalkan kasut yang kita pakai tu kasut yang kulit. Kasut yang makna air tak telap. Kan. Saya ada tengok dulu dekat Maidin kan. Dekat tu kan. Apa tu? Stokin PVC tu. Kan. Ada orang untuk orang apa tu? Saya bukan iklan suruh pergi Medan, bukan. Nanti orang kata iklan lah kan. Stokin tu ada tengok stokin PVC tu. Tuan-tuan boleh pakai tu, boleh duduk dalam rumah, boleh tidur dengan pakai stokin. Untuk ambil sembahyang. Jadi kalau ada orang apa tu kita sembahyang dalam kereta kan. Sembahyang dalam kereta, kadang-kadang ada orang sembahyang sunat dalam kereta. Walaupun kita duduk ni, nak pergi naik highway tu, tengok jam. Kadang-kadang tak tentu highway kita ni. Accident nak jam 2-3 jam di situ. Nak sembahyang tak boleh. Maka kita kadang-kadang sembahyang jamak qasar satu ya, dalam kereta kan. Sembahyang jamak qasar, sembahyang zuhur, asar kan. Kita zuhur tak sembahyang lagi. Naik start daripada tu pukul 12, start. Naik terperangkap dekat dekat terowong. Sampai dekat asar dah kita habis zuhur, tak apa. Zuhur kita jamak dengan asar kan. Nak jamak dengan asar kan. Nak jamak dengan asar, tak lepas lagi. Duk kereta. Takkan nak berhenti mana kan. Berjalan, kereta dah berjalan. Bukannya tak berjalan. Kalau berjalan kita boleh berhenti sehingga ke RNR mana kan tak apalah. Ni tak boleh nak berhenti. Jalan kereta kan. Kereta ni tepi pula jalan sempit. Nak berhenti tak boleh. Nak sembahyang kat mana? Dah dekat nak habis. Dekat nak habis pukul 7 dah. Hari Zuhur tak sembahyang lagi. Kita kata nak jamak dengan asar. Asar pun dah nak habis ni. Asar nak habis ni. Habis tu nampak lagu mana? Takkan kita nak qada? Mana boleh qada? Qada hanya boleh terlupa ataupun tertidur. Kita kena sembahyang. Mesti mau kena sembahyang. Sembahyang macam mana? Sembahyanglah atas kenderaan. Macam mana kita ambil sembahyang? Ambillah dengan air mineral. Kan? Air mineral. Maka kita basuh semua. Basuh kaki.
Kalau kita boleh pakai kasut sepatu, tak apalah kan. Kita boleh lepas sapu atas sepatu. Kalau ni pakai selipar, kena buka lah kasut, sapulah air kan, basah. Maka kita pun semayanglah atas kenderaan. Dia kata nak semayang atas kenderaan macam mana Ustaz? Kan? Semayang kenderaan mudah kan? Kita menghadap mana? Kalau kita tak boleh menghadap ke kiblat, menghadap ke mana? Kan? Takkan kiblat sana kan? Takkan kita nak buat pusing ke sana, macam mana semayang? Menghadaplah ke mana saja. Kita menghadap, kita pun semayang Allahu Akbar. Niatlah qasar jemaah, menghadap semayang. Rokok sikit kan. Kita letak tangan tak letak kan? Letak tangan begitu, kata Allah. Nak bagi tahu anak diam, mak nak semayang ni. Kan? Ayah hang, diam, mak nak semayang. Allahu Akbar kan. Tutuplah ni. Kita pun sentiasa tutup aurat dulu dah. Allahu Akbar. Nak letak tangan tak letak, rokok kan. Baca Fatihah, rokok sikit. Sami Allah dah. Allahu Akbar kan. Senang je rokok sikit. Yang mesti syaratnya rokok sikit, sujud lagi bawah. Angkat. Tunduk, bangkit balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kan. Sampailah selesai. Macam mana? Tiba-tiba kita bergerak kan. Kita bergerak kan. Baik, kalau kita tiba-tiba ni kereta bergerak, kita bergerak ni, orang nak bergerak, kita nak sembahyang ni. Orang kalau kita tak bergerak, orang nak pen belakang kita bergerak gitu. Ataupun kita jadi penumpang. Kita mandu, baik. Kalau kita dalam keadaan gitu, kita teruskan. Kita boleh bergerak. Kita bergerakkan, tak mengganggu sembahyang kita. Allah, kita terus sembahyang. Bergeraklah kita, Kita bergerak, tekan minyak sikit dah. Tekan minyak sikit, jalan. Terus sembahyang kita. Selesai, sampai selesai. Maknanya, masih bergerak kereta. Bisa kita boleh tekan minyak, kita boleh pegang steering, kita sembahyang. Perlu tak kita menggantikan sembahyang tu? Kan? Perlu, adakah dikatakan sebagai sembahyang menghormati waktu? Tak, sembahyang itu diterima. Sah sembahyang kita. Kan? Kita bayangkan, orang sembahyang dalam peperangan, sambil berperang, berlari, bawa senjata, dalam sembahyang. Itu dalam berperang, sembahyang. Ini dalam kereta, yang pergerakan kita bukan banyak, bergerak sikit, sembahyang. Jadi, begitulah, dia kata sembahyang itu kena on time. Jadi sembahyang kena on time pada masa yang ditetapkan. Jadi kita sembahyang, Allah terima sembahyang kita. Jadi persoalannya tadi, jadi dalam kereta tadi, kalau kita pakai sepatu, bolehlah sapu atas sepatu. Yang tak pakai sepatu, bolehlah pakai sapu, buka kasut, bolehlah bawa air sikit, basuhkan di atas kaki kita. Okey. Ada yang tak apa clear? Ya. Ya. Baik. Untuk permulaan tu kita kena kasih bersih dulu. Maknanya untuk permulaan tu ambil uduk macam biasa. Ambil uduk macam biasa, dah clear, ambil uduk macam biasa. Ke mana kita sedang beruduk. Kita sudah ada uduk, kita dah tidak berhadas. Barulah kita boleh pakai kasut. Lepas kita pakai kasut nanti bila kita batal, baru kita buat macam tu. Baru kita batal nanti, barulah kita ambil sembahyang dan kasut hanya kita sapu je. Gitu. Maknanya kita sudah bersih. Jadi maknanya syarat untuk kita pakai kasut tadi mestilah dalam keadaan beruduk. Sudah beruduk, clear beruduk, baru kita boleh pakai kasut. Kan? Tak boleh kita pakai kasut lagi kan? Sebelum uduk, dah clear beruduk dah bersih dah, kita dah sedang beruduk. Dah uduk dah, barulah kita mula pakai kasut. Mula pakai kasut, dah okey. Betul dah pakai kasut nanti, kalau batal nanti barulah boleh kita ambil sembahyang dan menyapu kasut. Gitu. Macam mana? Kaki luka lagi baguslah buat cara macam tu kan. Kaki luka payah nak kita nak buka-buka balutan ni payahlah, maka kita pun pakai sapu kasut. Lagi baiklah, lagi senang, lagi mudah kan. Tu. Baik, ni ya. Baik.
Ada yang berpendapat macam tu. Dia kata sembahyang yang tak sempurna, maka hendaklah digantikan. Tapi kalau kita lihat dari segi kesempurnaan sembahyang tu dah sempurna. Nah, kita dah ada lengkap. Kita bersuci, kita dah bersih, maka bacaan kita dah lengkap. Yang kita kena sembahyang, kita kena menghormati waktu ni, sembahyang yang tak sempurna. Kita ni sembahyang tutup aurat tidak, kadang-kadang kita duduk kita terperangkap di mana-mana kan. Terperangkap, kita jatuh ke mana-mana dengan aurat kita terbuka. Lepas tu dengan pakaian ataupun badan kita kotor, wuduk pun tak ambil. Kan? Jadi makna dalam keadaan itu kita pun sembahyang juga. Sembahyang ni dia katakan sembahyang sekadar menghormati waktu. On time tu. Nak ambil on time tu. Tetap pada masa itu. Maka lepas ni nanti kita selamat, kita panjang umur, kita ganti balik. Contoh katakan kita naik kapal terbang. Tiba-tiba jatuh. Jatuh tu kita terjatuh ke hutan mana? Hutan mana? Kita tahu pakaian habis koyak semua. Punya bayangan tu. Pakaian habis koyak semua kan. Kita di situ tercungak-cungak kita seseorang. Masa masuk sembahyang dah. Rasa maghrib ni. Rasa maghrib aku sembahyang macam mana ni? Nak sembahyang pun tak boleh. Pakaian habis semua dah. Ambil uduk pun tidak. Kita tak apalah aku sembahyang juga. Tahu mana-mana kita pun sembahyang. Faham bang? Takdir Allah kan. 2-3 hari kita sembahyang itu ada orang selamatkan kita, baliklah rumah kita. Maka kita pun ingat, banyak sembahyang yang aku buat tu sekadar sembahyang aja, tak tutup hara. Pakaian entah ke mana, wuduk entah ke mana, maka kita pun sembahyanglah, sembahyang menggantikannya hari ini. Tapi kalau kita sembahyang dalam kenderaan, dah lengkap. Semua kita dah berwuduk, dah ada bacaan kita, cuma kita tak menghadap kiblatnya. Yang lain semua, maka sembahyang kita diterima. Cuma kalau kita rasa tak berapa nak sempurna, rasa risau, maka apa yang Nabi suruh kita buat? Kita perbanyakkan sembahyang sunat. Kita perbanyakkan sembahyang sunat. Dia serupa juga macam kita sembahyang tak khusyuk, tuan-tuan. Orang-orang yang sembahyang tak khusyuk, ada pahala tak? Tak ada pahala. Kita sembahyang zuhur, tak khusyuk. Kita sembahyang, macam selalu saya katakan, kita pergi sembahyang berjemaah, sembahyang maghrib. Maya Allah Akbar. Maya fikir, dah Allah Akbar fikir, kereta aku kunci tak tadi? Dia mula dia main komputer. Aku kunci tak kereta tadi? Dia mula risau. Dia pun sembahyang pun tak khusyuk dah. Nak keluar, aku duduk depan. Kalau belakang aku keluar dah kata. Dia pun tak duduk risau. Maka habis sembahyang dia, sembahyang yang tak khusyuk. Dapat pahala tak? Sembahyang tak khusyuk tak dapat pahala. Dia sekadar melepasi kewajipan, tapi dia tak dapat pahala. Maka macam mana nak ganti balik pahala? Maka Nabi kata perbanyakkan sembahyang, perelokkan sembahyang sunat. Lepas maghrib tu kita sembahyang sunat maghrib bagi elok, bagi sempurna, bagi khusyuk. Mudah-mudahan khusyuk sembahyang maghrib tu, sembahyang sunat tu dapat ditopak pada mana khusyuk yang tak sempurna pada sembahyang maghrib tu. Gitu nah. Jadi maknanya bolehlah kita ni. Jadi balik nanti kita perbanyakkan sembahyang sunat untuk top up mana-mana sembahyang wajib yang tak dapat sempurna. Ya. Ya. Memang betul. Memang kalau kita sembahyang dalam kenderaan ni memang letak orang nak khusyuk. Kan? Maklumlah kita dalam keadaan macam tu. Maka kita mengharapkan mudah-mudahan Allah terimalah. Tapi perbuatan kita tu memang betul lah. Memang yang sepatutnya Allah terima lah. Tu no. Sebab kita buat tu dah sempurna. Macam orang sembahyang dalam peperangan. Sembahyang peperangan. Berlari perang, bawa senjata. Masih sembahyang, tengah sembahyang ni. Tengah sembahyang. Boleh, sah tak? Sah. Perlu tak diganti sembahyang tu? Tak perlu. Dan memang tak khusyuk lah kan. Orang sembahyang, orang lorokok kita panggung kan. Bergili-gili. Mengawal datangnya musuh dalam keadaan berlaku peperangan kan. Maka dalam keadaan itu memang tak khusyuk lah kan. Duk tengok musuh, duk tengok sana tengok sini, takkan khusyuk tu tak khusyuk lah kan. Maka mudah-mudahan Allah terima sembahyang kita tu. Sembahyang kita tu Allah sepatutnya memang Allah terima lah. Jadi sebab tu maka kita perbanyakkanlah sembahyang sunat kita tu kan. Baik ya. Ya. Ya.
Pertama sekali kita nak sebut kan. Kalau katakan patut-patutnya, memanglah. Kalaulah boleh kita permulaan sembahyang tu menghadap kiblat, itu lebih utamalah. Mula-mula sembahyang tu kita menghadap kiblat ni, kita menghadap kiblat. Betul-betul tengah menghadap kiblat tu, maka kenderaan kita terpusing-pusing. Itu memang apa tu lagi baiklah. Tapi kalau kita daripada mula pun kita tak boleh menghadap kiblat, kursi kita gitu. Macam nak menghadap kiblatnya, kita naik kapal terbang. Kita tengok kompas, oh okey, sana ni apa ni, sana kiblat. Macam nak pusing. Naik pusing. Naik pula Air Asia pula kan. Jadi macam nak pusing kan. Macam nak pusing. Terpaksalah kita ni apa ngadaplah mana-mana pun kan. Pertama sekali terpaksa tak menghadap kiblat. Dan begitu juga nak khusyuk, memang tak khusyuklah dalam kapal terbang. Memang tak khusyuklah naik sambil naik kenderaan. Maka apa tu sah sembahyang kita sah. Yang penting sembahyang kita sah. On time tu penting. Pahala insya-Allah mudah-mudahan kita akan top up kemudian pahala. Kita akan cari kemudian pahala. Yang penting sah dulu. Sah okey tu. Sebab kita tak mau nanti kita takut nanti hanya kerana sembahyang kita tak buat satu sembahyang maka seluruh ibadat kita tertahan. Kita nak kasi settle sah dulu. Tu. Mana? Baik. Sikit lagi. Maka dia kata menyapu kasut 3 hari bagi musafir, sehari bagi yang bermukim. Dengan hadis ini di dalam Masnad 363 itulah dalil yang terang bagi mazhab jumhur bahwasanya sapu atas 2 kasut itu diwaktukan 3 hari bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang bermukim. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama daripada sahabat dan orang-orang yang kemudian daripada mereka itu. Dan kata Malik, pada yang masyhur daripadanya menyapu ia dengan ketiadaan berwaktu dan ialah perkataan qadim lagi dhaif bagi Syafi'i. Dan ada juga ulama yang kata tak ada dia kata no limit, no time. Boleh sepanjang masa. Tapi itu seperti mana kita sebut tadi, maka pendapat itu tidak diterima oleh jumhur ulama. Jumhur ulama kata macam mana kita sebut tadi, sehari untuk bermukim, 3 hari untuk yang bermusafir. Kan jadi dekat tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan nanti kita bolehlah beramal dengannya. Baik. Tadi seperti yang kita sebut tadi, oleh kerana menyapu kaki mesti sampai ke buku lali kan. Dia kata menyapu basuh kaki sampai buku lali. Maka menyapu kaki pun mestilah sampai ke buku lali. Jadi makna kasut yang kita pakai mestilah kasut yang sampai ke buku lali atau lebih. Jadi maknanya kasut yang kita pakai tu mestilah kasut yang sampai ke lebih pada buku lali atau sekurang-kurangnya atas buku lali tu. Kan? Mesti sampai ke buku lali. Sebab peraturan basuh kaki itu sampai ke buku lali, maka kasut juga mesti sampai ke buku lali atau lebih. Lepas tu kita tengok stokin lebih pada buku lali. Ya. Kalau katakan dia buka kasut, lepas apa tu dia sapu kasut tu, dia sapu kasut dah nak pergi sembahyang, dia pun terlupa kan. Dia buka kasut. Bila dia buka kasut tak sah. Dia kena ambil lain, dia kena basuh kaki. Dia buka kasut, bila nak pergi sembahyang tak sembahyang lagi. Dia sapu kasut elok dah, dia jalan elok selama dia buka kasut. Nak sembahyang. Dia kena pergi basuh kaki. Sebab air sembahyang tu tak dikira. Jadi sebab tu dia kena pakai kasut. Nak basuh, nak sapu kasut, kena sembahyang pakai kasut. Kalau buka kasut, kena basuh kaki. Gitu dah. Baik. Syarat dia tadi, maksudnya tadi, bila seseorang tu ambil air sembahyang, dah lengkap ambil sembahyang dah, dia pun pakai kasut. Pakai kasut, betul dia buka kasut. Ya tu tak apalah, ada wudu. Ini kita kira ni kalau batal. Kalau batal kan. Ketut. Dia dah ambil sembahyang dah, lengkap dah sembahyang. Betul dah ambil sembahyang dah, dia sembahyang dah. Lepas tu nanti dia terkentut. Bila dia terkentut, dia pun ambil sembahyang, dia sapu je lah kasut tu. Sapu kasut. Bila sapu kasut, dia nak sembahyang, dia buka kasut. Itu kena ambil lain lah. Itu kena basuh kaki. Kena basuh lagi. Ya, ganti itu ialah sembahyang qada lah. Ya, betul. Ya. Ya. Sebahagian dia stokin, sebahagian tu kasut.
Maksudnya kalau kasut tu sebahagian kulit, sebahagian kat ni, sebahagian sokit, sebahagian kain. Ha. Baik, saya faham. Maknanya stokin tu stokin kain. Kalau stokin kain sampai ke lutut, okey dah. Stokin sampai ke lutut. Tapi kasut itu, kasut kulit itu sampai separuh je, bawah buku lali. Tak maulah, tak sah. Dia kena kasut yang tak terlap air tu sampai ke atas buku lali. Tu. Sebab dia kena kasut tu sampai ke atas buku lali. Jadi yang stokin tak kisah. Jadi maknanya yang tak kena air tu ialah sampai ke atas buku lali. Kalau katakan kasut tu pendek je sebawah buku lali, tapi stokin dalam stokin kulit juga. Sampai ke atas buku lali. Itu boleh. Yang pentingnya ialah yang tutup kaki yang tak masuk air tu ialah lebih pada buku lali. Ya wallahu a'lam. Selesai no? InsyaAllah yang ni kita akan sambung lagi dalam pertemuan akan datang. Dalam satu hadis lagi, itu selesai tu mengenai dengan sapu kasut. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Okey nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.